Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini dalam kelas kita, itulah kelas tafsir surah An-Nur. Kita berbaki perbincangan kita pada ayat ke-46, iaitulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, firman Allah Ta'ala, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Pada kelas yang lalu kita dah ambil sampai ayat 45. Dah habis ke 45? Anda rasa macam dah habis lah, kan? So pada ayat 45 yang lalu kita dapat memerhatikan bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang kebesarannya. Ayat sebelum-sebelum ini Allah telah menyebutkan bahawa dia yang menurunkan hujan, menjalankan awan, menurunkan hujan batu. Dia menciptakan pelbagai makhluk yang berjalan dengan pelbagai cara, menciptakan ad-dabbah, iaitulah makhluk yang berjalan, yang melata di atas muka bumi. Yang mana dabbah ini ada yang berjalan dengan perutnya, ada berjalan 2 kaki, ada 4 kaki, dan ada yang lebih, kan? Dan kesemua dabbah ini, kata Allah, diciptakan daripada air, min ma'in, yang mana air itu kita dah sebutkan dia dinakirahkan, didatangkan dalam bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifah. Berbeza dengan firman Allah Ta'ala, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dalam suratul Anbiya, kerana pada ayat dalam surah An-Nur ini dimaksudkan ialah ikhraj al-mukhtalif minal muttafiq, iaitulah Tuhan keluarkan perkara yang pelbagai daripada benda yang sama. Itu pada ayat surah Al-Anbiya. Itulah kita kata Tuhan nak beritahu dalam suratul Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air. Yang dimaksudkan dengan air ini adalah jins al-ma', jenis air, iaitulah daripada cecair dijadikan segala yang hidup. Sama ada yang hidup itu adalah tumbuh-tumbuhan, yang hidup itu adalah manusia, haiwan yang boleh berjalan, yang tak boleh berjalan, semuanya datang daripada air, bergantung kepada air untuk hidup. Adapun dalam surah An-Nur, macam kita telah sebutkan, ialah maksud di sini ialah setiap binatang yang melata ini, walaupun mereka berkongsi dari segi jenis, mereka bersepakat, ialah ad-dabbah. Semuanya adalah binatang yang haiwan, maksud manusia sekali lah, yang berjalan di atas muka bumi ini, diciptakan daripada air yang khusus daripada setiap sejenis. Maksudnya manusia ada airnya, kambing ada airnya, ular ada airnya, yang ini air benih. So maknanya dinakirahkan ma' pada ayat ini kerana ayat ini menunjukkan kekuasaan Tuhan menciptakan satu benda yang sejenis, iaitulah jenis apa di sini ialah ad-dabbah, yang melata, yang berjalan, daripada komponen ataupun daripada bahan yang berbeza. Adapun dalam surah Al-Anbiya, Tuhan nak bagi tahu kekuasaannya menciptakan daripada satu bahan, daripada satu jenis bahan, iaitulah cecair, air, cecair. Daripada sejenis bahan cecair ini keluar banyak benda, macam-macam makhluk, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, serangganya, dan macam-macam, ikannya, kan? So kena beza. Dalam surah An-Nur yang dimaksudkan jenis ialah ad-dabbah. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Allah menciptakan setiap dabbah, setiap binatang yang berjalan di atas muka bumi, atas tanah.
daripada air. Kenapa air di sini dinakirahkan? Sebab air di sini ialah air benih. Bahawa setiap jenis dabbah, setiap kategori dabbah pula datang daripada jenis air yang berbeza. Tapi mereka semua ni bersatu pada satu penamaan, satu kategori tinggi, namanya dabbah. Namanya dabbah, itu binatang yang berjalan di atas muka bumi. So dalam ayat ini tidak masuk ikan, tidak masuk sotong, udang. Okey. Adapun dalam suratul Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hayy di sini merangkumi ikan dalam air. Serangga-serangga yang tidak berjalan di atas muka bumi. Maka semua itu termasuk. Tetapi semua ini juga, walaupun mereka pelbagai jenis yang banyak, datang daripada sumber yang sama, iaitu air. Semuanya hidupnya bergantung kepada air. Sama ada kejadiannya daripada air benih, dan dia nak hidup, dia mesti ada air. Tak ada benda hidup, tak ada air. Okay. So tu beza antara ayat ini dengan ayat dalam suratul Anbiya. Tayyib. Jadi sebab itulah kita kata Allah Ta'ala ni, point dia di sini, Tuhan nak bagi tahu dia berkuasa menciptakan daripada satu benda banyak benda. So di sini adalah bantahan kepada golongan ahli falsafah seperti Ibn Sina dan sekutu-sekutunya yang mengatakan tidak boleh keluar daripada satu melainkan satu. Dalam konsep falsafah dia kata tidak boleh lahir daripada satu kecuali satu. So Tuhan satu, Esa, dari segenap segi. So Tuhan tidak boleh datang daripada Tuhan melainkan satu sahaja. Okey, kalau Tuhan cipta banyak, maka Tuhan dianggap banyak. Okey, sebab dia pun nak menekankan keesaan Tuhan itu, maka dia berkata Tuhan esa dari segenap segi. So di antara sisi keesaan Tuhan menurut ahli falsafah ialah dia tak boleh buat banyak. Dia hanya boleh buat satu saja. So Tuhan hanya boleh datang daripada Tuhan apa dia? Iaitulah akal kedua yang merupakan cerminan atau limpahan atau pancaran daripada dia, dan seterusnya sampailah akal ke-10. So kita kata ayat ini ada bantahan kepada golongan ahli mutafalsifah, golongan ahli falsafah, Neoplatonism, yang mengatakan Tuhan tidak boleh datang daripadanya satu melainkan satu. Sedangkan kita kata Tuhan maha berkuasa. Kerana yang dimaksudkan dengan Esa di sini, kita mesti faham Tuhan itu Esa dari sudut yang dikehendaki oleh bahasa Arab. Golongan ahli falsafah, syubhah mereka adalah berkenaan makna Esa. Okey, Tuhan, semua orang yang mengaku Muslim, yang mengucap dua kalimah syahadah, dan yang mengaku mereka mengikut Nabi seperti Yahudi dan Nasrani, ketiga-tiga agama ini, Islam, Yahudi, Nasrani, dan firqah-firqah yang menisbahkan diri kepada Islam, mengaku Tuhan adalah Esa. Sebab itu semua agama ini kita panggil agama monotheism, dan pengikutnya adalah monotheist, yang menyembah satu Tuhan. Itu yang mereka dakwa, tanpa kita melihat kepada hakikat mereka. Okey, sebab itu Allah tidak namakan ahli kitab sebagai tidak memanggil mereka dengan musyrikin. Allah Ta'ala kata lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakin. Walaupun Tuhan kata depa ni tak pisah, tak berengang, lam yakun munfakin, depa tak boleh berpisah, tapi Tuhan namakan depa ni musyrikin, yakni ahli kitab. Kerana musyrikin dia mengaku dia menyembah selain Allah Ta'ala, mereka mengaku bahawa dalam beribadat kita kena ada perantara. Adapun golongan ahli kitab, mereka tak mengaku. Mereka macam orang sufi kita lah, kan? Orang sufi kalau kita pergi habaq dia ni minta madad dekat Abdul Qadir Jailani ni, syirik. Dia kata mana syirik? Syirik tu kalau sujud dekat berhala, syirik tu kalau pergi minta dekat salib, pergi minta dekat patung, kan? So sama juga.
Orang Kristian dia ada benda yang bagi dia kalau kita minta kepada benda ni bukan syirik, tapi kalau minta lain daripada ni syirik. Kan? Sama macam orang Sufi lah, sama lah. So, mereka ni ke semua aliran monoteism mengatakan Tuhan itu Esa. Tapi Esa dari sudut apa? Bukan sudut apa? Makna Esa. Makna Tuhan itu Esa. Bahkan kalau kita luaskan lagi konsep Tuhan sebagai satu Esa, maka semua manusia kata Tuhan Esa. Betul tak? Semua manusia kata Tuhan Esa. Dan telah menjadi ijma' manusia, setiap perkara bermula daripada satu. Betul tak? Sebab itulah konsep Pythagoras bahawa alam ini datang daripada nombor satu. Itu Tuhan. Adapun 2, 3, 4, 5, 6, yang ini bukan kita kata dia adalah hasil daripada satu. Dan satu sendiri bagi Pythagoras bukan nombor, tapi dia adalah konsep satu balik kepada Tuhan. Dan 2, 3, 4 ni adalah dua hakikatnya adalah satu dan satu. 3 ialah 1, 1, 1, 3. 4 ialah 1, 1, 1, 1, 4. So maknanya bagi Pythagoras hakikatnya yang wujud adalah satu. Semua benda adalah satu. Ala kulli hal, kita tidak mau cerita pasal Pythagoras dan sebagainya. So itu ada cerita lain. Ala kulli hal, konsep kita nak bincang tadi adalah ahli falsafah mutafalsifah, ahli falsafah yang menisbahkan diri kepada Islam, yang berikrar Tuhan adalah Esa. Demikian juga ahli kalam yang menerima Tuhan itu Esa. Tapi apa makna Esa? So makna Esa di sisi ahli falsafah dengan ahli kalam secara mudahnya mengikut pendapat mereka adalah tawahhud al-qadim, ketunggalan yang qadim. Yang qadim, apa dia qadim? Yang bersifat eternal. The unity of eternal. Maksudnya benda yang qadim, yang tidak ada mula, wujud dia tidak ada permulaan, itu mestilah satu. So maksudnya dalam alam ini kita mesti hanya ada satu qadim di sisi ahli kalam, dan di sisi ahli falsafah mesti ada satu wajib, satu necessity being. Maksudnya being, kewujudan, kan, ontologi, mestilah ada dua benda. Pertama necessity dengan possibility. Necessity being mestilah satu, dan daripada satu itu datangnya banyak possibilities beings. Okay? So maknanya kita kata point dia di situlah. Point dia adalah konsepnya mereka mengatakan Tuhan dari segi dia itu sebagai sesuatu yang wujudnya tidak berhajat kepada yang lain, qadim, azali, wajib. Maka yang ini, wujud yang ini hanya boleh ada satu. So bila dia satu, kita kata betul lah tu. Dari segi asasnya betul lah. Kan, Tuhan mestilah satu sahaja. Dan yang wajib wujud itu hanyalah satu sahaja. Yang qadim mutlak itu hanyalah satu sahaja. Lain daripada yang satu ini, semuanya adalah baharu, makhluk. Dalam nak memahami maksud satu itu, maka di sini datang masalah, bolehkah sesuatu itu dianggap Esa apabila dia bersifat kompleks, bukan bersifat simple. So kalau kita kata benda dalam wujud manusia, seorang manusia, baik, kalau kita kata seorang manusia ini adalah seorang, satu, maknanya seorang itu maknanya dia satu. Bukankah itu melazimkan dia telah menyerupai Tuhan, kerana Tuhan juga satu? So itu persoalan ahli falsafah dengan ahli kalam sekarang. Sebab kita ada sifat, dalam sifat 20 kita ada sifat wahdaniyah. So kalau kita kata indi zaujah wahidah, saya ada seorang isteri,
Dan isteri pula, saya ada seorang suami. So seorang ini melambangkan satu. Okey. So kita kata okey, satu. Tapi Tuhan juga satu, Isa. Sekarang ni satu, ni satu. So tentulah konsep satu itu kena berbeza dengan satunya Tuhan. So apa dia berkata, makhluk ini walaupun dia satu, tapi satunya majazi, allegory, kiasan. Kerana dia pada diri dia banyak, dia kata. Banyak dari segi apa? Banyak dari segi sifat. So makhluk ada dua mata, dua tangan, dua kaki, ada kepala, ada kompartmen, ada bahagian yang boleh disusun. So datanglah konsep ini di sisi ahli falsafah, bahawa Tuhan itu Maha Esa, maknanya dia tidak ada kompartmen, dia tidak ada tarkib, susunan. So once you kata Allah Maha mengetahui, dan dia juga Maha berkuasa, dan dia juga Maha berkehendak, dan apa Maha-Maha sifat Tuhan ini bermakna Tuhan sudah tidak esa, kerana dia sudah macam makhluk. Ana makhluk juga ada banyak sifat. So inilah syubhah kenapa ahli kalam dan ahli falsafah menafikan sifat. So syubhah ini sangat kompleks dan dia banyak dia punya susur galur dia untuk sampai. Sebab itu dia bukan senang. Bukan senang. Walaupun orang awam kita ni bila mengaji sifat 20, dia hanya taklid sahaja. Tapi untuk sampai kepada makna wahdaniyah, inilah yang dibincangkan. Okey. Jadi maknanya kita kata ini syubhat. So bila dia dah takrir wahdaniyah macam itu, maka bagi dia apa sahaja elemen yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah yang menafikan wahdaniyah, menafikan keesaan, perlulah ditakwilkan atau diubah maknanya, supaya tidak menafikan apa yang telah kita buat rumusan dengan akal kita ini. So kita telah buat satu conclusion dengan akal kita, dengan akal kami, kata Ibn Sina, kata At-Taftazani, kata Al-Bajuri dan segala geng-geng Asy'ariyah Maturidiyah apa semua ni, kami dah buat satu conclusion. Satu ini makna dia. So Al-Quran tidak boleh lawan dengan akal. So bila kami baca Quran, kami dapati dalam Al-Quran disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Dah 4. Kan? Allah kata dia ada 2 tangan, dia ada 2 mata, Sami'un Basir, dah 2. Mendengar, melihat. Lepas tu kalau kita kata Tuhan mendengar, dengar ni suara ada berapa bunyi dalam alam ni? Oh, banyak. Maka Tuhan akan jadi banyak. Dia kata dengar ni, dengar tu, dengar suara saya, dengar suara bunyi kerusi tadi, dengar bunyi kipas ni. So dia kata Tuhan sudah ada banyak pendengaran. Dalam bilik ni saja ada apa benda Tuhan tengok sekarang. Kan? Dalam komputer ni saja Tuhan duk nampak sekarang ni ada banyak kompartmen. Betul tak? So kalau Tuhan nampak segala kompartmen dalam komputer ini, bukankah Tuhan sudah ada banyak penglihatan? So that's the issue. Okay? Kenapa orang sifat 20 tak boleh terima Tuhan ada sifat-sifat yang diisbatkan dalam Quran? Okay? So dia bukan macam kita pergi jumpa dia, ni ayat Quran kata. Ada, bukan macam tu. Itu yang just baru-baru hafal sifat 20 dengan lagu Rehan boleh lah. Okay? Tapi kalau you pergi dekat satu orang yang ada PhD Usuluddin dan Falsafah, kan, pensyarah akidah UKM ke, UM ke, UIA ke, dia tak boleh cakap macam itu dekat dia, kan? Dia akan bagi syubhat ini, kan? Baik. So kita kata sebenarnya konsep yang kamu bawa berkenaan dengan wahdah atau wahdaniyah ini dibatalkan oleh ayat Quran banyak tempat. Dan Imam Ahmad rahmatullahi alaih telah menjawab syubhat ini dengan jawapan yang sangat mantap. Kerana inilah syubhat juga yang dibawa oleh Mu'tazilah.
Itu Imam Ahmad kata, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran berkenaan dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah, "Dharni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan ini seorang. Tuhan namakan Al-Walid ibn Mughirah yang ada banyak sifat ni wahidan. Dan orang Arab tidak faham makna wahidan kecuali dengan makna ini, seorang. Seorang diri, satu zat. Kan? Satu zat. Bukan dari sudut dia banyak sifat itu jadi banyak. Tak pernah dipahami oleh orang Arab ketika mana Quran turun dalam bahasa mereka. Seseorang yang ada banyak sifat dianggap banyak. Dianggap banyak. Bahkan yang dipahami makna satu, itulah dia satu. Kan? Sebab isu satu ni sangat penting. Sebab itu dalam orang yang mengaji philosophy of math masalahnya. Kan? Sebagai ahli falsafah matematik membincangkan masalah satu ini sampai beratus-ratus muka surat untuk dia buktikan satu tu memang satu. Ala kulli hal, dia adalah isu yang sangat rumit di sisi ahli falsafah untuk memahami apakah itu satu. So dia bukan senang. Kita kesian ahli falsafah ni, dia bukan macam kita. Kita ni alhamdulillah kita faham 1 tambah 1 2. Dan itulah problem tu datang banyak benda lah. Bila dah depa kata Tuhan depa 3 tapi 1, so macam mana 1 tapi 3. So depa nak kena defend this all craps, you know. All these craps dia kena defend untuk pertahankan akidah dia. Kan kalau kita kata Kristian dia 3 tapi 1. Kalau Hindu, Tuhan dia ada 3 trilion, tapi 3 trilion ni bagi dia 1. So macam mana dia nak taklid? So falsafah Upanishad lebih dahsyat dalam masalah Isa. Kan? Ini maknanya kerana akidah yang batil yang mereka dah bawa, mereka nak bawa kepada Al-Quran. Ala kulli hal, kita kata dari segi fitrahnya kita faham makna satu. Tuhan dalam Al-Quran menggunakan istilah satu merujuk pada satu entiti, persona. Satu persona, maka dia adalah satu. Kan? Dan satu itu boleh buat banyak benda. So dia ada banyak sifat. Dia ada banyak perbuatan. Dia ada banyak nama. Ketiga-tiga benda ini tidak menafikan kesatuan, keesaan. So kita kata Tuhan, walaupun dia ada banyak sifat, dia ada banyak nama, dia ada banyak perbuatan, itu tidak menafikan dia Esa. Kerana hakikatnya sifat bukanlah benda yang asing daripada zat. Perbuatan bukanlah benda yang asing daripada pembuat. Dan nama bukanlah benda yang asing daripada yang dinamakan. Dia semua benda yang wujud pada zat, sifat wujud pada zat, nama wujud pada musamma, dan fi'il wujud pada fa'il. Kan? Dia tidak berpisah. Tidak terpisah. Kan? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia Esa, tapi dia boleh buat macam-macam. Dan beza Tuhan dengan makhluk dari segi wahdaniyah, keesaan, adalah pada ahadiyahnya. Pada namanya Al-Ahad, di mana ketunggalan Tuhan adalah ketunggalan yang hakiki dari sudut dia tidak ada yang sejenis dengannya. Itu baru betul. Saya seorang, betul, saya seorang. Tetapi seorangnya saya ini, ada orang lain yang berkongsi jenis saya, itulah manusia. Lelaki, Melayu. So ada orang lain pula yang juga lelaki, Melayu. Macam saya, manusia juga. Kan? So kita berkongsi pada itu, manusia. Di bawah manusia tu ada banyak jenis. Pokok, saya ada sebatang pokok. Sebatang pokok. Tak panggil sebuah rumah. Tapi rumah ni dia ada banyak jenis. Rumah teres tu satu link ada 20 buah. Walaupun setiap satu rumah kita panggil sebuah. Satu jadi 20. You tak boleh kata 20 ni hanya satu sebab dia semuanya rumah. Kalau tidak, you akan balik kepada Trinity. Pasal apa Tuhan 3 tapi 1 tapi 3? Pasal walaupun dia 3 tapi semuanya Tuhan. So Tuhan tambah Tuhan tambah Tuhan
Sebab dia semua Tuhan equal to Tuhan. Faham belajar mana matematik lagu tu? Kan? Tak betul tu. Kan, kalau macam itu, kalau guna matematik Nasrani, kita ada 20 rumah, satu saja. Pasal walaupun dia ada 20, tapi dia satu rumah. Dia adalah rumah. Apa makna orang dulu-dulu cakap one house dengan 20 houses? Apa faedah S di belakang itu? Untuk menunjukkan plural. Kan? Maknanya kaedah yang dibawa oleh ahli falsafah, oleh Nasrani, apa semua berkenaan dengan satu ni, kaedah yang berlawanan dengan logika akal yang sihat. Berlawanan dengan logika akal yang sihat. Kerana satu dipahami dengan makna yang begitu jelas. Ini kursi, sebuah kursi. Itu ada 2 buah kursi, 3 buah kursi. So ada 4 buah kursi. Kan? Di sini. Satu nerai ni. Belakang dia ada 4 lagi, 8. So kita kata setiap, walaupun semua ni kursi, tapi dia setiap satu kursi ada kewujudannya tersendiri. Kursi ini dia ada dia punya own existence. Dengan kursi itu ada own existence. Kerana existence, kewujudan ialah based on kita punya apa yang kita panggil sebagai physical existence, empirical existence. Bukan pada ideal existence. Kewujudan dalam idea, dalam akal. Masalah golongan Neoplatonism ialah dia faham di sini kita ada banyak kursi, tapi banyak ini yang wujud dalam akal kita satu perkataan saja, one word, kerusi. So dia satu. So that's masalah. Sebab isunya sekarang yang mana satu wujud? Yang kerusi kah atau kerusi? So kalau mengikut ajaran Neoplatonism, yang wujud itu hanyalah kerusi dalam kepala, dalam otak ini. Yang otak ini tadi bersambung dengan 10 Tuhan yang di atas. Okey, jadi kerusi yang kita nampak ni, yang ni tak wujud, dia kata. Ini bayangan. Ya. Kalau kita tak dapat word kerusi dan kita tak namakan itu kerusi ini, dia tak ada wujud. Muskilah. Hakikatnya manusia ini kewujudan ialah apa yang wujud secara empirikal. Apa yang kita boleh capai dengan panca indera, itulah yang wujud. Apa yang tak boleh capai dengan panca indera tak wujud. Setiap benda yang wujud mesti dicapai dengan panca indera, sama ada dengan penglihatan atau pendengaran, ataupun sentuhan, ataupun bau, rasa. Kalau kita sendiri tak experience benda itu, orang lain experience. Tuhan wujud. Kerana apa dari Tuhan wujud? Sebab ada orang, ada makhluk yang pernah experience, pernah encounter empirically dengan Tuhan. Betul tak? Nabi Musa dengar suara Tuhan, Jibril dengar suara Tuhan, Nabi Muhammad SAW dengar suara Tuhan. Dan mereka ni orang yang amanah, jujur. Mereka cerita dekat kita, kata saya dengar suara Tuhan. So dengar suara Tuhan, Tuhan wujudlah. Sedia ada suara, cakap. Kan? So dia ada kewujudan yang hakiki lah. Bukan wujud satu bayangan idea dalam kepala otak saja. Kan? Adapun Ibnu Sina dan sebagainya, dia jadikan Tuhan itu satu kewujudan yang berbentuk idealistik. Tak? Maksudnya dia hanyalah satu idea yang wujud dalam akal, difahami oleh akal, bukannya mawujud, mafhum. Ada beza benda wujud dengan benda yang difahami. Kalau kita kata kerusi, apa yang wujud ialah entiti setiap satu kerusi. Adapun perkataan kerusi yang tersemat dalam minda saya, ini bukan wujud, ini faham. Ini benda yang saya faham based on apa yang saya experience. Bila saya dah experience ini, orang kata ni kerusi, maka kalimah itu melekat dalam otak saya, supaya kalau saya jumpa lagi di tempat lain, di luar daripada yayasan ta'lim, benda yang bentuknya nak macam ini juga, saya boleh kata ini kerusi. Kan? Supaya dipahami. Bukan apa yang dalam otak saya itu kerusi. Maknanya, kalau saya keluar daripada sini, bila saya keluar daripada sini, dan saya tidak lagi nampak kerusi di sini, maka kerusi di sini sudah lenyap, hilang.
Macam sebahagian ahli falsafah kata, kalau kita semua keluar daripada yayasan taklim, kursi yayasan taklim ni hilang, disappear, tak wujud dah. Satu-satunya yang boleh menyebabkan dia wujud lagi dalam bilik ni ialah kalau dia ada satu the great perceiver, Tuhan yang memerhatikan kursi dia kata. So itulah yang mesti kursi itu mesti wujud. Dia kata, maksudnya setiap benda wujud based on perception. Kalau kita boleh perceive dia, benda tu wujud. Apa yang kita tak boleh perceive tak wujud. So dia kata masalah you, kan? Benda wujud tetap wujud, sama ada you boleh gambarkan dia atau you tak boleh gambarkan dia. Bukan wujud, bukan apa yang you boleh imagine, tapi wujud ialah apa yang memang hakikatnya boleh dirasai. Kita boleh berpengalaman dengan kewujudannya, kan? So itu cerita pasal wujud. Ala kulli hal, kita balik cerita pasal wahdah tadi. So point kita adalah pada ayat ini ialah, so kita kata kepada golongan ahli kalam, hakikatnya konsep itu tak betul. Sebab itu Tuhan Azza wa Jalla menamakan dia Rabbul Alamin. Sebab itu makhluk dinamakan Al-Alamin. Dan Tuhan kata, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci dia yang menciptakan pasangan semuanya. So beza Tuhan dengan makhluk ialah Tuhan tidak ada pasangan. Zauj. Pasangan ini. Sebab tu Nabi kata, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil. Itu satu, Esa. Dia tidak ada benda yang boleh menggenapkan dia. Kita seorang-seorang, kita ganjil. Sekejap mai kawan kita yang kedua, kita jadi genap. Jadi syafa'. Itu maksud syafa'ah. Syafaat tu maknanya bila kita nak minta sesuatu, kalau kita seorang-seorang, kita tak kuat. Kita ambil kawan kita seorang lagi, menggenapkan kita. Syafa'. Memberi syafaat. Kan? Kita 3 orang, kita ganjil. Tambah seorang lagi, 4 jadi genap. So makhluk ni dia boleh menggenapkan diri dia dengan benda lain. Tuhan tak ada benda yang boleh menggenapkan dia. Dia witir, kekal ganjil dia seorang-seorang. Ahad. Qul huwallahu ahad. Dari segi perbuatannya, tak sama dengan perbuatan kita. Dari segi sifatnya, walaupun nama sifat tu sama dengan nama sifat kita, tapi hakikatnya tak sama. Cara Tuhan mendengar, cara Tuhan melihat. Adapun semata-mata kita melihat banyak benda, adakah kita jadi banyak? Tak. Tuhan melihat banyak benda, bukan Tuhan jadi banyak. Tuhan dengar banyak suara, kita dengar banyak suara. Banyak kita taklah banyak mana. Tuhan dengar semua, tapi tidak menjadikan dia banyak. Kan? Sebab tu Imam Ahmad bantah dengan Imam Ahmad kata, 2 benda Imam Ahmad kata kepada Mu'tazilah. Pertama, orang Arab faham. Satu pohon kurma, bukankah pohon kurma ni ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, ada buahnya, tapi kita panggil dia satu. So ini orang Arab faham makna satu. Tuhan namakan Al-Walid ibn Mughirah sebagai seorang. Zarni wa man khalaqtu wahida. Dia ada mata, 2 telinga, hidung, mulut, kaki, tangan. Dia ada banyak sifat. Tuhan namakan dia wahidan, satu. So ini yang difahami oleh orang Arab. So satu itu yang difahami oleh orang Arab. So Quran kok mana pun mesti faham dengan bahasa Arab yang asal. Dia tak boleh ambil konsep yang dibawa oleh Yunani, konsep dibawa oleh sekian-sekian, betul you nak. Sebab falsafah Yunani ke, falsafah apakah, dia adalah pemikiran manusia yang dihasilkan untuk mempertahankan sesuatu yang telah dia faham. Ajaran batil yang dia faham. Jalan tu bukan daripada wahyu Tuhan, bukan bimbingan Tuhan. Ada. So kita kata pada balaghah ihtijaj, ini dia ada di sini ada balaghah aqliyah, hujjah aqliyah bagi membantah golongan ahli falsafah dan ahli kalam yang mengatakan apabila Tuhan buat banyak benda maka dia jadi banyak. Itu tak betul. Bahkan Tuhan kata, wallahu khalaqa kulla dabbatin, setiap satu binatang melata, lazimkan dia banyak. Min ma'in, daripada air yang banyak jenis. Maka Allah satu, Allah Esa tunggal. Dia buat banyak benda, cipta banyak benda, semua makhluk dia cipta. So kita kata menunjukkan di sini bahawa Allah
Memang ada banyak perbuatan. Dan khalaqa ta'alluqnya ialah pada kulla, ta'alluqnya pada khalaqa. Khalaqa fi'ilnya, kulla dabbatin kulla maf'ulun bihnya. So melazimkan kata kerja khalaqa bergantung, berta'alluq dengan setiap satu individu, entiti dabbah ini. Maknanya setiap satu dabbah ini ada penciptaan khusus yang Tuhan ciptakan untuknya. Dan kita dah bincangkan juga, fi'il madhi di sini datang untuk menunjukkan al-mudhi wal istimrar, untuk menunjukkan ia berterusan sampai bila-bila. Tuhan tidak pernah berhenti mencipta sampai bila-bila, sebab dia, nama dia al-khaliq. Dan ada qiraat yang baca wallahu khaliqu kulli dabbatin, lebih jelas lagi, lebih kuat dari sudut itu. Allah adalah pencipta setiap binatang yang melata. So setiap menunjukkan Tuhan mencipta setiap satu. So setiap satu makhluk ada hubungan dengan satu perbuatan mencipta Tuhan. So setiap kita dihasilkan, kita ini wujud daripada perbuatan Tuhan mencipta yang khusus untuk kita. Tidak berkongsi antara kita dengan orang lain. So Tuhan, bila kita kata Tuhan mencipta saya, tidak sama dengan saya kata Tuhan mencipta dia. Dia maksudnya Tuhan ada perbuatan mencipta yang asing, yang baharu pada masa yang Tuhan buat. Dan saya, Tuhan buat saya pada masa yang lain, pada masa yang baharu yang lain. So menunjukkan bahawa Allah tabaraka wa ta'ala ada sifat fi'liyah, perbuatan yang mutajaddidah, yang berulang-ulang kali, yang berulang-ulang kali, yang berta'alluq dengan kekuasaannya, kudrahnya dan kehendaknya. Dan bila Allah Ta'ala kata wallahu khalaqa kulla dabbatin, kemudian Tuhan kata yakhluqu ma yasha. So perbuatan Tuhan mencipta berta'alluq dengan sifatnya, masyiahnya, kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, berkuasa atas setiap sesuatu yang boleh ada, yang boleh berlaku, yang diciptakan ini. So menunjukkan bahawa kalimah syai' di sini, kulla syai'in, syai' di sini bergantung dengan masyiah dan bergantung dengan khalaqa, yakni apa yang boleh menerima padanya penciptaan. So makna syai' di sini adalah the possibilities, the possible being, benda yang mungkin al-wujud, benda yang boleh menerima kewujudan yang baharu. So dia tidak berta'alluq dengan Tuhan selaku necessitable being, necessity being, yang memang wujudnya tidak perlu kepada penciptaan. Dan dia tidak berta'alluq, tidak bergantung dengan benda yang kita kata impossible being, yang tak mungkin boleh wujud. Sebab ini tidak boleh menerima kewujudan. So di sini datang pula kita kata masalah syai' di sini. Masalah syai', perkataan syai', sesuatu. Dalam Al-Quran, kalimah syai', syai' dalam bahasa Arab ialah dia panggil perkataan yang paling nakirah. Perkataan yang paling nakirah. Dia boleh digunakan untuk apa sahaja sebagai rujukan kita dalam sebutan, untuk kita merujuk kepada sesuatu benda. Dan dia boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Dalam pelbagai keadaan yang berbeza. Yang berbeza. Kalimah syai' boleh digunakan untuk makhluk, boleh digunakan untuk Tuhan. Boleh digunakan untuk yang mungkin wujud, yang wajib wujud, yang mustahil wujud. Tetapi dalam konteks yang berbeza. Kerana syai' dia tidak ada definisi pada dirinya. Dia mendapat definisi daripada bentuk jumlah yang kita pakai. Satu dia kata dia adalah benda yang
angkarun nakirah, benda yang paling nakirah sekali, benda yang paling tidak ada khususiyah. Lawan dia adalah Allah selaku a'raful ma'arif, makrifah yang paling makrifah dalam bahasa. Makrifah yang paling makrifah ialah Allah. Sebab itulah alif lam makrifah pada nama Allah tak boleh renggang. Dan bila kita berdoa, kita panggil Ya Allah, kita tak panggil Ya Allah. Tak. Walaupun asalnya kalau kita datang huruf Ya nida, bila huruf tu ada alif lam, kita kena buang. Kita tak panggil Ya Rahman, kita panggil Ya Rahman. Pada nama Tuhan yang lain, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Kita tak panggil Ya Al-Ghaffar. Kan? Nama orang Al-Abbas, masalahnya kita tak panggil Ya Al-Abbas, kita panggil Ya Abbas. Nah, sebab konsepnya. Tetapi pada nama Allah, alif lam tak boleh renggang. Pasal dia a'raful ma'rifah, a'raful ma'rif, ma'rifah yang paling ma'rifah. So alamat ma'rifah tak boleh renggang dengan dia. Ya Allah. Daripada dia hamzah wasal tukar jadi hamzah qata'. Nah, tayyib. So kalimah syai' dia adalah angkarun nakirah. Angkarun nakirah. Benda nakirah, isim nakirah yang paling nakirah sekali. Syai'. Okey. So dalam ayat ini, kalimah syai' digunakan oleh Allah Ta'ala untuk merujuk kepada apa? Kepada yang sebelumnya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin. Iaitulah yang Tuhan cipta, merujuk kepada makhluk. Maksud syai' di sini ialah makhluk. Yang Allah Maha berkuasa ke atas segala makhluk yang boleh dia ciptakan. Yang boleh dia ciptakan. Bukan makna di sana ada benda yang Tuhan tak boleh cipta. Bukan. So syai' di sini umum, meliputi semua benda yang mungkin al-wujud, yang boleh wujud, yang boleh menerima, yang boleh accept existence, yang mana asalnya dia tak wujud, kemudian dia wujud. So dia boleh menerima wujud, walaupun dia masih mungkin dia belum wujud, ataupun dia takkan wujud, tapi dari segi kemungkinan untuk dia wujud ada. Kemungkinan untuk dia wujud ada. Contoh apa benda yang tak wujud tapi boleh wujud? Anak bagi pasangan yang mandul. So kita kata anak bagi pasangan yang mandul. Kalau orang tanya, adakah Tuhan berkuasa menciptakan bagi mereka anak? Ya. Boleh. Pasal dia mungkin. Mandul itu bukan sifat asli. Benda tu penyakit, merintang di tengah jalan. Asalnya manusia ni dia boleh beranak. Itu sifat asal manusia. Tapi kalau kita kata lelaki mengandung, tak mungkin. Pasal mengandung bukan sifat lelaki. Asal lelaki dia tak mengandung. Kalau dia mengandung, dia bukan lelaki. Kan? Mengandung itu perempuan, sifat keperempuanan. The law of existence macam itu. Kan? So kita tak kata boleh tak Tuhan ambil anak? Sebab kita nak jawab persoalan ni. Persoalan, boleh tak Tuhan ciptakan Tuhan yang lain? So this is the question. Masalahnya, kalau Tuhan Maha berkuasa atas segala sesuatu, soalan yang popular ditanya oleh orang Kristian. So as long as dia Maha berkuasa, maka dia berkuasa ambil anak. Dia berkuasa ada anak. Kan? Atau dia berkuasa mencipta Tuhan yang macam dia. So kita kata ayat kamu ni tanaqud zati. Dia ada percanggahan pada dirinya sendiri. Kerana the word Tuhan, Tuhan tak boleh diciptakan. Dia adalah a necessity being. Tuhan kewujudan yang tak boleh bergantung kepada lain daripada dia. Once dia dicipta, dia bukan Tuhan. Selesai masalah. Tuhan mesti wujud dia sendiri dia. Dia tak boleh bergantung kepada dia. Sifat Tuhan yang paling khusus bagi Tuhan ialah Al-Ghani. Sifat Al-Ghina. Tak berhajat kepada selain dia. So once dia dicipta, maka dia berhajat kepada perkara yang paling fundamental pada diri dia. Apa dia? The existence. Kewujudan, existence adalah benda yang paling asasi. Once kita bergantung untuk kita wujud kepada selain kita, kita akan bergantung hidup kita seluruhnya pada dia. Tak boleh berenggang dah.
Sebab tu Allah Ta'ala kata, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ni fakir. Tak ada satu second pun yang kamu tak perlu kepada aku, hai manusia. Pasal apa? Pasal once hampa ni aku yang cipta, hampa tak ada lepas dah. Tak ada lari dah. Sebab hampa nak wujud pun, hampa perlukan aku. Apatah lagi untuk berterusan wujud. The continuity of existence. Tentulah lebih lagi berhajat kepada Tuhan. So dia tak boleh berenggang. Disebabkan kita kata permulaan dia memerlukan pencipta, maka untuk dia terus wujud, dia berhajat kepada pencipta. Okay. Bila Tuhan dah tidak mencipta lagi pada dia, dia akan habis. Musnah. Ada. Sebab tu bila Tuhan dah tak bagi rezeki pada kita, kita mati. Kita akan terus wujud selagi mana Tuhan ciptakan untuk kita oksigen, dan Tuhan ciptakan jantung kita boleh berdenyut, apa semua. Once Tuhan berhenti mencipta untuk kita benda tersebut, kita mati. Kan? Cukup ajalnya, cukup rezekinya, maka kita pun habis, tamat, the end. Tuhan dah tak ciptakan lagi untuk kita makanan. Untuk orang nak mati dah sampai ajal, mailah hidangan sedap macam mana pun depan mata dia. Sebab kuantiti yang Tuhan letak untuk dia dah penuh. Nak tambah 1 mililiter pun dah tak boleh dah. Kan? Nanti tengok orang sakit nak mati kan, 5 hari lepas tu mati, tapi 5 hari tak makan. Orang kata 3 hari tak makan mati, ni dia 5 hari tak makan. Pasal Tuhan dah hak yang bahagian dia dah cukup. Dia dah makan habis dah untuk dia punya. Tak ada sebutir nasi yang Tuhan dah tetapkan dia makan, tumpah, tak ada. Semua dah masuk dalam perut dia dah. Selesai. Tak ada satu butir H2O pun yang terlepas daripada kangkung dia. Semua dah masuk dalam badan. Semua oksigen dah masuk dalam badan dia. Sebab itu bila dia nak mati, oksigen dia menurun. Nurse main tengok dekat tangan. Dia kata, encik ni, orang ni dah, oksigen dia dah makin menurun. Nampak? Kan? So once dia cakap macam itu, kita tahu dia nak mati lah. Mana Tuhan dah tak bagi dah oksigen baru dekat dia. Hanya oksigen yang penghabis yang dia sedut tu, hak tu saja. Lepas tu habis-habis tu Tuhan tak bagi dah. So Tuhan dah stop, berhenti daripada ciptakan untuk dia ni, fulan ni seorang, oksigen. Kan? So kita lama-lama kita mati. Kan ada orang sakit nak dia bubuh itu, dia tengok oksigen kan. Bila dia tengok oksigen dah tak bertambah, semalam 90, hari ni tinggal 80, dia main habaq. Kita panggil lah, main tengok. Kan? Bukan dia tahu benda gaib. Memang kau tu dah jelas Tuhan jadikan tanda dia nak mati. Kan? Oksigen dah tak masuk lah dalam badan dia. Kalau orang mati dia nak sedut nyawa, tak boleh sedut nyawa dah. Nyawa kalau tekat tu je. Kan? Jadi kita kata bila ayat ini, syai' di sini datang dalam siyak, dalam kita kata rangka bahasa yang macam ini, so dia menunjukkan kepada benda yang boleh menerima kewujudan, boleh menerima penciptaan. Bukan semata-mata kewujudan, yang boleh menerima penciptaan. So salah kalau tiba-tiba ada orang cakap, oh, I boleh senarai dekat you thousands of things that God cannot do. Tak, dia tak boleh cakap macam itu. Al-Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. You kena faham makna syai' di sini. Makna syai' di sini. Beza syai' di sini, syai' dengan qadir di sini dengan syai' yang datang dengan ilmu Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang ni syai' yang berkaitan dengan ilmu. So apa saja benda yang boleh diketahui, maka Tuhan tahu. So dia meliputi wajib, mungkin dan juga mustahil. Impossible. Meliputi necessity, possibility dan juga impossibility. Semua benda. Kan? Dan Tuhan bila dia kata fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid, dia maha membuat apa yang dia kehendaki. So yang ini lain pula.
Perbuatan Tuhan secara asas berkaitan dengan apa yang dia kehendaki. Tak kiralah yang dia kehendaki itu tentang dia atau tentang kita makhluk. So, ada 3 isu di sini. So, kalimah qadir, qudrah, syai' di sini datang berkenaan dengan wallahu khalaqa, cipta. So, kita tak boleh kata as long as Tuhan Maha berkuasa, dia boleh cipta Tuhan satu lagi. Tak. Pasal qudrah di sini bertakluk dengan khalq, cipta. Benda yang boleh dicipta, makhluk. Bikulli syai'in alim, syai' di sini berkaitan dengan ilmu. Iaitulah maklum, bukan yang mawjud, bukan yang wujud, yang maklum, yang diketahui. So, apa pun yang boleh diketahui, Tuhan tahu. Walaupun benda tu tak boleh wujud. Adapun fi'il Tuhan secara umum, perbuatan, actions, divine actions, berkaitan dengan iradah. Fa'alul lima yurid. So, yurid di sini ada 2. Apa yang dia nak kita buat dan apa yang nak dia buat. So, dua-dua dia boleh. So, dia boleh turun ke langit dunia pada masa yang dia kehendaki. Dia boleh istiwa atas arasy pada masa yang dia kehendaki. So, dia tak boleh ambil ayat ini, sebab setengah orang geng sifat 20, dia bawa ayat ni. Dia kata, okey, tengok, Tuhan sekarang kulli syai'in qadir, syai' ini makhluk. So, kita tak boleh kata Tuhan boleh istiwa atas arasy. Pasal kalau kita kata Tuhan boleh istiwa atas arasy, Tuhan boleh turun ke langit dunia, dia kata tak ada kaitan dengan kebolehan Tuhan. Sebab kita akan hujah pada dia, dia kata, kita kata dekat dia, Tuhan kan Maha berkuasa. Hujah kita sejahtera, hujah dia yang masalah. So, dia kata, tak, Tuhan kebolehan Tuhan berkaitan dengan benda yang mungkin. Dia kata, itu berkenaan kebolehan mencipta. Bukan kebolehan membuat, to act. It's a different dengan to create. Create adalah satu daripada action, tapi not all action are creation. Tak. So, you geng Aswaja, you kena faham betul-betul konsep ini. Kalau tidak, you akan tuhmah Tuhan dengan lemah. Na'udzubillah min zalik. So, dia ada di sana kudrah yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan secara umum. Dan ada kudrah yang khusus di sini berkaitan dengan mencipta. Kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk to create. Okay? So, itu satu hal. So, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, the divine potential to create is related to creations. Dengan apa yang melibatkan penciptaan. So, di sini kita menjawab hujah Nasrani yang mengatakan kalau Tuhan Maha berkuasa, dia boleh cipta Tuhan lain. Itu tak boleh. Itu tak betul. Bukan Tuhan tak boleh. Tak betul. Sebab memang tak masuk daripada awal lagi. Tak kena. You tak boleh kata lelaki tak mampu beranak. Lelaki tak beranak. That's right. Adapun the wording lelaki tak boleh beranak is not the correct wording to use. Itu bukan the correct phrase. Kan? Tetapi yang kita kata ialah lelaki tak beranak. Itu sifat dia. Itu adalah dia punya kelaziman diri dia. Lelaki tidak mengandung, tidak beranak. Kan? Sebab itu tidak beranak bagi lelaki sempurna. Once lelaki tu boleh beranak, kita syak pada kelelakian dia. Confirm dia bukan lelaki. Dia berpura-pura, pretend to be a man. Kan? Itu pointnya. Kan? Lembu tak bercakap macam kita dengan bahasa. Lembu dia mengelembu. Kan? Kambing mengembek. Kan? Sebab tu dalam romantik dia takdirkan manusia sebagai hayawan natiq, hayawan yang bercakap. Kan? Sebab bercakap ini khususiah manusia. Kan? Bercakap dengan bahasa huruf yang ada ni. Haiwan dia bercakap dengan, bolehlah kita guna haiwan bercakap juga, tapi kita kata dia bunyilah dengan bunyi dia lah. Kan? Bahasa isyarat dan sebagainya. Kan? Kucing dia mengiau, ni sekian-sekian. Kan? Memanglah cara dia ngiau tu lain.
Kan kucing tengok bunyi semua ngiau je. Dia marah pun ngiau, dia sayang pun ngiau, tapi nada tone dia lain. Kan? Harimau mengaum. Semua tiap-tiap hari dia mengaum. Tapi mengaum bila dia lapar lain. Mengaum masa dia main dengan anak-anak dia lain. Ada, dia satu benda tu je, tonasi dia. Manusia ada lain. Manusia dia guna lain word, lain bahasa. Kan? Baik. So kita kena faham. Maknanya syubhah yang mengatakan Tuhan boleh mencipta Tuhan yang lain, Tuhan boleh ambil anak, ini tak masuk. Tuhan, once dia Tuhan, dia samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna samad? Lam yalid wa lam yulad. Tuhan kena samad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kerana once dia beranak dan diperanakkan, dia berhajat kepada pencipta. Itu aja. Kan? Kalau dia dah berhajat pada pencipta, dia bukan lagi Tuhan, dia dah hilang sifat al-ghina. Kaya dengan diri sendiri, ghina zati. Kekayaannya dengan dirinya sendiri, tidak berhajat kepada selain dia. Kan? Adapun makhluk, sifat makhluk ialah faqrun zati. Kefakiran zatnya kepada selain dia. Kita sentiasa berhajat kepada selain kita. Sebab tu dalam Ta'iyah Ibn Taymiyah dalam syair dia sebut kekayaan Tuhan itu adalah sifat zat yang melazimi Tuhan, dan sifat makhluk yang the essential of creation adalah kebergantungan hidupnya kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada creator. Kan? So apa sahaja yang created, yang dicipta, akan bergantung kepada creator yang mencipta. Kan? Dan Tuhan selaku pencipta segala pencipta, dia tidak boleh berhajat lagi kepada pencipta lain. Kan? Tayyib. Dan kita telah jawab juga based on this ayat, ialah hujah kekeliruan yang mungkin ditimbulkan pada ayat yang macam ini oleh golongan Asy'ariyah yang menafikan sifat action, sifat perbuatan Tuhan. Sebab Asy'ariyah tak boleh. Dia kata kalau Tuhan turun ke langit dunia 1/3 malam, malam semalam lain, malam ni lain, malam esok lain. So dia kata dah banyak kali berulang. So kita dah jawab tadi syubhat berulang tadi, kita kata tak ada isu. Berulangnya Tuhan turun setiap malam tidak melazimkan dia banyak. Sebab Tuhan yang sama turun. Kan? Bukan bila dia turun dia tukar jadi benda lain, tak? Dan tidak melazimkan Tuhan sebelum dia cipta arash, dia tak di atas arash, bila cipta dia naik atas arash. Kita kata tak melazimkan dia berubah bila dia dulu lain jadi benda lain, tak. Kan? So geng Asy'ariyah dia tak boleh terima macam itu. Sebab dia kata jadi banyak, kan, jadi berbilang-bilangnya qadim, dia kata. So kita kata tak. Dan tidak ada syubhah dari segi kita kata perbuatan Tuhan tak berkait dengan kudrah. Tak, perbuatan Tuhan berkait dengan kudrah Tuhan secara umum, berkaitan dengan apa yang dia nak buat. Kerana Tuhan itu apa yang dia nak, dia boleh buat. Dia boleh buat. Bukan sahaja mencipta, macam-macam. Bercakap, melihat, mendengar. Apa sahaja yang Tuhan nak, Tuhan boleh buat. Sebab itulah makna Al-Qayyum. Nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Makna Al-Qayyum, Al-Hayy, Al-Qayyum. Dua nama ini. Apa kata Ad-Darimi rahmatullah alaihi wa radhiyallahu an? Maknanya yang boleh bergerak bila masa dia nak. Bila masa dia nak duduk, dia nak berdiri, dia nak berjalan, dia nak berlari, itu dia boleh buat semua dengan kehendak dia tanpa penghalang. Itu makna Al-Hayyul Qayyum. Okay. Adapun yang terhalang daripada melaksanakan apa yang dia hendak, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Makhluk lemah. Ada benda yang dia nak teringin sangat-sangat, memang nak sungguh. Bukan sekadar teringin, memang nak sungguh. Iradah jazimah, kehendak yang kental, tapi dia tak boleh dapat. Sama ada sebab dia tak mampu, tak ada kudrah yang tammah, kemampuan yang sempurna, atau dia ada kudrah tammah tapi ada kudrah lain yang menghalang kudrah dia.
kudrah yang lebih besar. Kan? So itu makhluk. Tuhan tak ada siapa pun yang boleh halang. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at. Apa yang Tuhan halang, tak ada orang lain nak boleh bagi. Apa yang Tuhan bagi, tak ada siapa boleh halang. So itu Tuhan. So itu beza Tuhan dengan makhluk. The whole issue tentang ilmu kalam dan falsafah ini ialah mereka nak mencari perbezaan, titik beza. Tang mana kita nak boleh bezakan Tuhan dengan makhluk. Itu yang datang takwil sifat ke apa semua tu cerita asal dia. Tapi kita kata hakikatnya bukan benda itu. Kalau kamu guna akal kamu sahaja, semata-mata akal tak boleh bimbing kamu. Kerana akal bergantung kepada experience. Experience datang dengan dua cara. Sama ada direct encounter, kita sendiri yang directly encounter benda tersebut dengan kita punya fizikal dan kita punya panca indera, atau berdasarkan pemberitahuan yang lain yang ada pengalaman. So Tuhan yang betul-betul ada pengalaman dengan Tuhan ialah Tuhan sendiri. Dia sendiri. Maka satu-satunya sumber yang boleh mencerita tentang Tuhan ialah Tuhan. Bahkan kita selaku makhluk, tidak ada lah entiti lain dalam alam ini yang boleh menceritakan tentang kita secara tepat, secara terperinci. Yang boleh cerita benda tu ialah yang di luar alam, iaitulah Tuhan. Sebab dia yang cipta kita, dia yang tengok kita, dia yang tahu apa yang kita sendiri tak tahu tentang diri kita. Kita ada ruh, kita tak ada cerita pasal ruh kita. Qulir ruhum yas'alunaka 'anir ruh, dalam surah Al-Isra. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Qul, jawab, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi pengetahuan berkenaan dengannya kecuali sedikit saja. Yang kamu tahu dia wujud, dia exist. Dia ada sifat sekian-sekian, tapi hakikat dia, the real essence dia, kita tak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Kita sendiri, kalau Tuhan tak habaq asal kita daripada ayak, daripada tanah, mana kita nak tahu? Pernah kan mana-mana doktor, bila dia ambil sikit kulit kita, orang ke apa, dia pergi buh, dia kata ada komposisi tanah. Ada? Tak ada. Kan? Kalau kita pi potong seorang sikit daging semua manusia dalam alam ini, kita nak buktikan manusia berasal daripada tanah, tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Sebab dah hilang. Sebab Tuhan dah cipta, Tuhan tukar. Adapun kita manusia, bila kita mencipta sesuatu, tak hilang sifat asal benda tu. Kita buat meja ni daripada apa? Kayu. Buat. Hilang ke sifat kayu? Kayu tu ada sini. Kita ubah bentuk ya. Kan? So kalau orang nak tahu, meja ni buat daripada kayu. Dia kata, kayu. Sebab sifat kayu tu ada, dia tak hilang. Kayu tu duk melekat lagi di sini. Tuhan bila dia cipta, hilang sifat awal. Kan? Bila dia cipta Adam daripada tanah tak lekat dah ke Adam tu. Tanah tu hilang lah. Jadi Adam. Ada. Bila dia cipta kita daripada daripada air mani tadi, hilanglah ayak tu. Tak ada. Mana ada dah. Kan? Kalau satu orang nak pergi robek manusia punya badan, cari tang mana lagi ada komposisi elemen, zigot ke apa ke, tak ada. Hilang. Dah jadi kita. Dia dah bertukar jadi kita. So tu Tuhan. Tu dia khalaqa, dia mencipta. Dari satu kejadian kepada kejadian yang lain. So itu Tuhan. Manusia tak boleh buat macam tu. Makhluk tak ada kemampuan macam tu. Ya. Tu yang Tuhan dia kata kekuatan dia adalah untuk dia ihdath, dia mengadakan benda yang baru yang tak pernah ada sebelumnya. Tuhan boleh buat. Walaupun mungkin bahan yang Tuhan guna tu telah ada sebelumnya, tapi bila Tuhan buat benda baru, benda hak sebelum tu hilang, tak ada. Kan? Malaikat daripada cahaya, kita jangan ingat malaikat cahaya maksudnya memang ada komposisi cahaya pada dia. Tidak datang masalah. Habis tu iblis buat daripada api, itu masuk neraka.
Dia rasa sakit ke? Memang rasa sakit. Asal dia daripada api. Tapi dia dah tak kekal yang api tu. So once iblis kena bakar dengan api esok, dia akan menjerit sakit juga. Walaupun dia asal daripada api. Macam kita lah juga kena baling dengan tanah. Kan? Tuhan kata kita daripada ayak. Cuba buhlah ayak tenggelam. Tak lemah? Lemah juga. Kan? So dah hilang sifat awal. Ya, so itulah makna mencipta di sini. Ihdath, mengadakan benda yang baharu. Tayyib. Ada masa lagi? Habis dah. Habis dah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tak ada nak masuk ayat last tu. Tak apa. Kelas yang akan datang insya-Allah. Ya, Ustaz dah. Kalau kita dengar ceramah kan, bila malam tu sebab iblis kacau dia ada yang api suku begitu. Ya memanglah kita kata dari segi perangai dia ada kesan. Tapi unsur itu kita tak boleh bajet. Kalau kita pergi potong tangan iblis ke ambil buah maksud kita nampak ada komponen api dalam tu, tak ada. Tapi perangai dia ada, sifat asal dah. Sifat perangai. So iblis ni dia daripada api, so dia suka mengapi-api kawan. Kata betul. Itu Nabi kata al-ghilzatu wasyiddah fi ashabil faddadi. Perangai kasar, bengih ni ada pada orang yang jaga unta. Lepas tu Nabi larang kita semayang di tempat kandang unta. Pasal apa? Pasal Nabi kata khuliqat minasyaitan. Unta diciptakan pada syaitan. Syaitan ni maksud bukan unta tu dulu setan, bukan. Maksudnya dia sifat dia diciptakan daripada sifat perangai suka melampaui batas. Orang buat sikit dia marah lebih. Kan? Orang semayang tepi kandang dia tenang orang mampu. Kan? Macam geng AJK masjid jenis orang curi slipper. Lepas tu balun sampai separuh mati. Itu panggil unta lah kita kata. Panggil setan. Setan ni maknanya apa yang lebih daripada hak sepatutnya. Panggil dia melampaui batas dia. Kan? Perangai tu memang ada kesan. Dari segi apa yang kita makan memberi kesan, kata para ulama. Kan? Orang yang makan babi perangai macam babi. Kan? Menyondoi sana, menyondoi sini. Kan? Tak kira jantan betina, tak kira bini orang ke siapa. Dia tak kira. Maksud dia macam babi lah. Babi sekali dia berkubang, semua ada. Kan? Tengok geng-geng dia buat parti-parti liar kan. Tu Nabi kata akan ditukar umatku di akhir zaman ni jadi kera babi. So tukar ni sama ada tukar, memang tukar fizikal boleh jadi, tukar moral pun sama juga, tukar perangai. Tengok orang yang menyanyi macam beruk mak ye tak? Kan? Terkinja-kinja jantan betina, kan panggil beruk. Kan? Sebiji macam monyet, macam beruk. Orang panggil beruk mak ye lah. Tapi dia beruk lah, panggil beruk. Jadi Nabi cakap tu betul. Kan? Sondoi laki ni, sondoi laki ni, sondoi jantan ni, betina tu betina, macam babi. Kan? So, kalau kita tengok puak-puak hak tu memang betul lah. Lepas tu Nabi relatekan mereka dengan nyanyian dan muzik. Kan? Once ada dua benda ni, menyanyi, muzik, minum arak, siap. Memang babi yang kera. Tak ada benda lain lah. Kan? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.